Jadi hak rejam Yahudi ni selepas daripada Fatih Makkah, mengikut Hafiz Ibn Hajar, selepas daripada Fatih Makkah. Sedangkan surah Nur itu paling lewat pada tahun yang ke-6 Hijrah. Ada yang mengatakan tahun yang ke-5, tapi paling lewat tahun yang ke-6. Sedangkan peristiwa ni selepas daripada pembukaan Mekah tahun yang ke-8. Mana kemudian? Lagu mana hak kemudian nak dimansuhkan hak dulu? Nabi buat kemudian. Kalau mansuh tak boleh buat, tak boleh pakar dah lah. Nabi tak pakar dah lah. Ni duk laksana lagi. Maknanya nak kata mansuh lagu mana? Buktinya bahawa hak ni pada tahun tu, iaitu peristiwa rejam itu disaksikan oleh sahabat yang bernama Abdullah bin Al-Harith bin Al-Jaz. Sebab dia kata dalam menceritakan kisah dua orang Yahudi yang direjam tu, dia kata mana? Fakuntu fi man rajamahuma, aku termasuk di antara orang yang merejam mereka berdua tu. Sedangkan ini dalam Bazzar dan Tabarani. Dan dia ni baru pergi ke Madinah, masuk Islam bersama dengan ayah dia selepas daripada Fatih Makkah. Selepas daripada Fatih Makkah, menunjukkan ni peristiwa kemudian. Selain daripada tu, bukti lagi, Abu Hurairah pun ada juga. Abu Hurairah Islam pada tahun yang ke-7. Pada tahun yang ke-7, maknanya selepas daripada turun surah Nur juga. Selepas turun, habis dah surah Nur juga. Dia rejam. Rejam ni selepas tu. Mana macam mana kita nak kata ayat surah Nur tu memansuhkan? Kalau mansuh, tak akan dilaksanakan. Dan Abu Hurairah ada di situ. Dia kata, Abu Hurairah kata, kuntu jalisan inda Rasulillah idh ja'a rajulun minal yahud. Aku duduk dekat Rasulullah pada ketika itu. Tiba-tiba orang Yahudi mari. Dia kata, Abu Hurairah Islam pada tahun yang ke-7. Ini menunjukkan lewat. Hukum rejam ni kemudian dah. Hukum kemudian dah. Lepas pada tu kita reka-reka peristiwa Ma'iz Al-Aslami. Ma'iz bin Malik Al-Aslami. Hak ni pun walaupun tak ada terang, tetapi kalau kita perhati, kita akan dapati juga bahawa hak ni juga kemudian, lepas daripada tahun yang ke-8 juga, lepas daripada pembukaan Mekah juga. Sebab apa? Sebab Ibnu Abbas ada pada ketika Ma'iz itu direjam. Dan Ibnu Abbas ni mengikut ahli sejarahnya, dia datang ke Madinah bersama dengan ibunya pada tahun ke-9. Maknanya lewat juga. Macam mana nak kata mansuh? Dia ada situ. Kemudian yang ketiga, hak rejam Imra'ah Ghamidiyah, perempuan itu, hak ni memang jelas dalam banyak hadis menyebutkan peristiwa ini berlaku selepas daripada turunnya ayat zina tu dalam surah An-Nur. Dan dalam ni ada sebut Khalid bin Walid. Dia mari ke Madinah pada tahun yang ke-8 Hijrah. Seperti mana yang dikatakan oleh dia sendiri. Aku pergi ke Madinah berjumpa dengan Rasulullah mula-mula pada bulan Safar tahun yang ke-8, dia kata. Mana dia ada dalam peristiwa rejam Imra'ah Ghamidiyah. Ini juga selepas daripada surah Nur, bukan sebelum. Dan kisah Asif. Ini pun zaman Nabi juga berlaku. Yang ni Buruh yang berzina dengan isteri tuan dia tu. Hak ni pun banyak dalil menunjukkan selepas daripada surah Nur juga. Artinya kesimpulannya, kita sama sekali tak boleh kata hak ni hukum rejam ini sudah mansuh. Sebab apa? Setakat yang ada dalam hadis ni semuanya menunjukkan selepas daripada surah Nur. Jadi kalau selepas daripada surah Nur Nabi buat, lagu mana hak mansuh? Ni orang tak pakat. Dah hak mansuh. Kalau mansuh, ni selepas surah Nur duduk pakai lagi. Mana tidak mansuh? Itu dia. Selain daripada itu, selain daripada hadis, berdasarkan Quran, Sayyidina Umar kata ada dalam Quran. Kita kata tak ada, Sayyidina Umar kata ada. Biar. Lepas tu orang ni kata ayat ni, Hafiz Ibn Hajar kata ayat ni, tak apalah. Tapi secara isyaratnya ada. Dalam hadis jelas, banyak. Lepas tu ijma' ulama. Ijma' ni macam-macam aliran ni. Ahli sunnah ni
semua kata kena rejam. Semua kata kena rejam. Ini misalnya Ibnul Munzir, di antara yang pertama tulis kitab tentang ijma' ni, dan orang rojok dia berlakon pasal ijma' ni. Dia kata dia, wa ajma'u ala anna al-hurra idza tazawwaja hurratan tazwijan sahihan wa wati'aha fil farj annahu muhsan yajibu alaihima ar-rajm idza zanaya. Itu kata dia. Mereka ijma' bahawa orang merdeka jika dia berkahwin dengan perempuan yang merdeka dengan perkahwinan yang sah, tidak ada sebarang keraguan, dan dia telah bersetubuh dengan isteri itu pada farajnya. Pada farajnya. Kena sebut terang, tak boleh. Kalau tidak faraj, lagu lain. Hukumnya ni farajnya. Dan nikah tu sah. Kalau nikah tu tak sah, tak boleh, lagu lain jadinya. Maka kalau lagu tu, orang tu jadi muhsan, wajiblah dirijam jika mereka berzina. Yang keduanya dalam kitab Maratibul Ijma' yang ditulis oleh Ibnu Hazm. Ni mazhab Zahiri. Dia pun kata lagu tu juga. Dia pun kata lagu tu juga. Mana rejam sampai mati, dia kata. Gitulah. Jadi tak ada alasan kita nak tak saya pakai hak ni tak ada alasan. Asal lagi orang yang mengatakan hukuman rejam ni bukan had, tapi hukuman ta'zir, tak kena juga. Bahkan hukuman rejam ini adalah hukuman had, bukan ta'zir. Kalau ta'zir ni serah kepada pemerintah. Hukuman had ini ketentuan daripada Allah ataupun Rasulnya, ataupun kedua-duanya. Ketetapan, sebagai suatu ketetapan, tidak boleh dipindah. Kalau buat dengan hak lain pun tak jadi. Seperti yang berlaku di Singapura ni, learning. Apa ni, dulu kita dengarkan cerita masuk dalam surah khabar Abu Talib menikah 10. Boleh anak tahu kau berapa? Anak pun baru tahu juga sebab pergi Singapura sehari dua ni. Orang sana raya masuk dalam surah khabar kata dia. Kita tak siapa sini tak tahu. 60 lebih anak dia. 60 lebih anak dia. Lepas tu ustaz tahu kau, kata dia masa makan anak sendiri. Kejut anak sendiri. Mana kamak kau orang sport Afrika tu makan anak sendiri, mana bubuh dalam api sejuk sekates-sekates dah. Gitu rupanya makan anak sendiri itu bahasa kinayah, bahasa Melayu. Maksudnya 3 orang anak dia berzina. Hukum kafir. Singapura ni kafir lah. Hukum orang putih memutuskan 33 tahun 32 tahun dia kena jail. Dah sebab maknanya orang kafir pun tak boleh terima benda lagu ni. Tak boleh terima. Katanya bini dia sendiri yang bawa bui anak. Dahsyat. Inilah benda ni, kalau dah salah kan, lagu tu dah jadi. Kalau kita rakyat orang kadang-kadang dia takwil gitu, takwil gini, dia tidak tahu benda ni, kau jauh kau teruk lagu tu. 3 orang boleh jadi. Jadi ceritanya anak dia ni rakyat pesaing dia, lepas tu pergi pada polis ke apa gitulah, bawah umur 16 tahun. 3 orang boleh jadi. Kalau tak pecah ni, habis anak dia. Itu yang berlaku. Tetapi kita kata 32 tahun boleh jadi mati dalam jail lah dia, kira-kira tu kena sebab lagi. Kalau katakanlah sebab tu bukan kerana nak melaksanakan hukum Allah, tak lepas dosa lagi pemerintah. Hukum 32 tahun pun nak rayak sini ni. Hukum had. Apa hukum had? Kalau kita buat tu bukan atas dasar melaksanakannya, walaupun dia tak boleh nak buat apa, dia duduk dalam jail, mati dalam jail, adakah sudah lepas tanggungjawab kerajaan? Tak. Dosa semacam. Sebab apa? Ini ketentuan Allah, tak boleh dipindah, tak boleh ditukar dengan orang lain, dengan jail 32 tahun kau, dengan gapo kau tak boleh, dengan sebab kau tak boleh. Kalau lagu tu dia kena rejam lah tu. Kalau lagu tu dia kena rejam lah, tak boleh buat lagu lain. Sebab ini hukuman had, itu beza. Kalau hukuman ta'zir boleh